Tuan-tuan ada rasa tak Allah serta diri tuan-tuan? Tak pernah. Kenapa kita tak pernah rasa? Kerana kita tak belajar. Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain diajar oleh Rasulullah macam mana nak duduk dalam keadaan Allah beserta kita. Firman Allah Ta'ala tadi menyebutkan Allah itu serta kamu di mana-mana pun kamu berada. Dan itu kita tak boleh takut kerana Allah serta kita. Negara Islam yang mampu buat senjata atom Pakistan. Sedangkan negara yang bukan Islam, banyak negara yang bukan Islam sudah memiliki senjata atom. Macam-macam senjata yang pelik-pelik. Jadi kalau kita nak bina senjata, lawan senjata mereka, tak ada, kita tenang saja berdoa. Allah akan menangkan kita dengan cara yang Allah gunakan bagi memenangkan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita tengoklah macam mana Allah menangkan Nabi Allah Nuh, menangkan Nabi Allah Musa melawan Fir'aun. Semua itu akan berulang satu masa nanti, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qail wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa asbil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan tahun baru 1445 Hijriah, maka eloklah kita menyingkap semula sebahagian daripada pengajaran hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya banyak pengajaran kalau kita telitikan dengan secara halus. Banyak pengajaran bagaimana Rasulullah berhijrah, tuan-tuan selalu dah mendengar. Tapi aspek pengajarannya mungkin yang kita ketahui. Yang pertama sekali, pengajaran yang sangat penting daripada ajaran Nabi ialah Allah perintah kita doa. Kerana kehendak kita tidak terhad, kemampuan kita pula sangat terhad. Kita sebagai manusia, memang kemahan kita ni terlalu banyak. Tapi itulah kemampuan kita untuk menjayakan kemahan kita, untuk mendapat kemahan kita, memenuhi kemahan kita sangat terhad. Kerana itulah maka salah satu cara yang boleh membantu kita supaya kita berjaya dalam mengejar cita-cita kita ialah dengan cara berdoa. Rasulullah SAW apabila ingat pindah tempat lain kerana Mekah sudah tak sesuai, maka segera turun ayat 80 surah Isra yang telah pun saya bacakan tadi, yang bermaksud, ya Muhammad, kau berdoalah, ya Allah,
Engkau carikanlah aku tempat hijrah yang sebaik-baiknya. Dan Engkau tentukanlah masa, ya Allah, untuk aku keluar meninggalkan kota Mekah ini. Yang ketiga, ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada aku satu kekuasaan yang boleh membantu semua urusan-urusan aku dalam menegakkan agama, ya Allah. Wa qur rabbi akhirni mudkhala sidqin wa akhir waj'al li min ladunka sultanan nasira. Apabila Allah perintah, maka Nabi baca doa ni bersungguh-sungguh. Apa yang mesti Allah ajar. Allah ajar. Yang orang yang mengamalkan mula-mula ialah Nabi. Jadi kalau kita berdoa dengan doa ni, inilah di antara uswah hasanah. Inilah di antara apa yang dimaksudkan uswah hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuba kita ingatkan dalam hidup kita ni, ada tak kita baca doa ni? Jawab masing-masing lah Yang tak pernah tak payah cakap Yang pernah pun tak usah cakap. Cuma yang tak pernah bacalah. Apabila doa ni diajar oleh Allah, berarti ini pilihan Allah. Pilihan Allah, pilihan yang terbaik. Dan sudah diamalkan oleh Nabi. Jadi sunnah. Berbagai kehendak kita, tuan-tuan, kita boleh berdoa dengan doa ni supaya Allah kabulkan kehendak-kehendak kita tu untuk dunia kita dan akhirat kita. Mungkin kita sakit, bacalah doa ni. Bukan artinya hijrah saja. Sakit nak hijrah supaya sehat. Bodoh supaya Allah hijrahkan kepada pandai. Dah pandai supaya Allah hijrahkan lebih pandai lagi. Miskin, biarlah Allah hijrahkan pada senang, pada kaya. Salah dalam hidup, biarlah Allah kurangkan masalah. Bacalah doa ni, tuan-tuan. Kita mesti dah tahu kaedah berdoa. Kaedah berdoa yang pertama, tuan-tuan, mulai dengan istighfar. Minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, ampun. Ya Allah, besar mana pun dosa aku, banyak mana pun dosa aku, Engkau ampunkan, ya Allah. Yang zahir dosa, yang batin Engkau ampunkan, ya Allah. Bersihkanlah zahir batin aku daripada semua dosa. Yang pertama, mestilah kita istighfar terlebih dahulu, minta ampun kepada Allah. Bila kita dah bersih, barulah doa kita ni mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah kita
minta ampun daripada Allah. Kalau kita rasa tak cukup dengan istighfar, kita upgradekan istighfar kita itu dengan sembahyang taubat. Sembahyang taubat, sembahyang ilmu tasawuf, mandi sunat taubat. Mandi sunat taubat ini tuan-tuan memang disyariatkan. Ada ulama kata tidak, tak ada. Dalam Islam tak ada mandi sunat taubat. Sebenarnya ada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca mengenai mandi sunat taubat ni dalam kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin. Syarahnya yang lebih lanjut, lebih detail dalam kitab Siratul Talibin. Itu adalah syarah kepada kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Siratul Talibin ada hadis yang menceritakan bagaimana seorang yang baru masuk Islam, Nabi suruh pakaian dia, lepas tu suruh mandi. Kerana peristiwa itulah maka Imam Ghazali kata seseorang yang nak taubat sebaik-baiknya mandi sunat taubat. Tapi tuan-tuan, mandi sunat taubat ni jangan terlajak. Ajaran sesat juga ajar kita mandi sunat taubat. Sehingga nanti terpesona, kita fikir betul. Antaranya macam mana? Bila simbah air ke badan, ke kepala, sekarang ni aku mandi dengan air telaga Kausar. Padahal air paip ya. Lepas tu sekarang ni aku mandi dengan air Zam-Zam. Air macam-macam disebut tuan-tuan. Itu ajaran yang salah. Tak perlu. Saya terbaca kaedah mandi seperti ini. Saya tanya pada seorang alim. Ini tak ada. Kita tak niat air telaga Kausar ke, air apa ke, air mana ke, tak apa. Asal mandi, niatnya mandi sunat taubat supaya Allah mudah terima taubat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh sesudah, kalau boleh kita taubat tu, kalau boleh biarlah kita dipimpin. Karena dalam Islam, dalam Quran, dalam sejarah sahabat, bila sahabat ingin bertaubat, berjumpa Rasulullah. Rasulullah nasihatkan berbagai nasihat. Rasulullah suruh apa itu sahabat yang ingin bertaubat itu supaya istri Rasulullah dipantau oleh Rasulullah. Jadi taubat lebih diterima, lebih mudah diterima. Satu masa dulu telah dia terangkan, tapi ada setengah tuan-tuan dengar, ada yang tak mendengar. Walaupun taubat tu nampak semudah tuan-tuan, tapi kalau taubat yang kita lakukan tu diterima oleh Allah, hendaklah kita melakukan taubat dengan dipimpin oleh seorang, bukan mesti alim. Kalau orang itu lebih pandai sikit dari kita pun tak apa.
Di kampung ni siapa yang lebih pandai daripada kita? Tuan-tuan tahulah. Tengok, tak ada Pak Imam. Jumpa Pak Imam. Pak Imam, saya nak taubat. Saya hari itu sudah mencuri. Cakap betul-betul. Tak boleh sorok. Ini jangan terpanjat tuan-tuan. Taubat tapi pimpin tu kena cakap betul. Kalau mencuri, curilah. Kalau minum arak, tak boleh sorok. Kalau sorok, itu tak boleh. Sebab apa? Para sahabat bila bertobat, mereka ceritakan apa dosa. Orang perempuan tuan-tuan yang sudah berzina, dia cakap, aku dah kahwin, aku pernah kahwin, suami aku begini-begini, dah meninggal, aku zina, aku mengandung. Itu kan kita dah dengar tuan-tuan. Jadi mengaku kita ceritakan pada orang yang memimpin taubat kita itu bukan satu perkara yang salah. Ada. Selepas tu tuan-tuan, bila nak berdoa, katalah sembahyang taubat sudah apa sebab, bila kita nak berdoa, hendaklah kita bertawassul. Tawassul pada Rasulullah, misalnya cara apa? Baca Fatihah sekali sampai waladhdallin. Ya Allah, Engkau sampaikan dah ya Allah pahala bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah dan semua umatnya yang soleh. Cukuplah. Itu kan seperti ini dia bertawasul dengan Rasulullah dan semua umatnya yang soleh. Ya. Kemudian tuan-tuan, ada lagi tawasul tu, ketika kita berdoa itu, setengah ulama tasawuf menambah lagi satu cara. Ketika kita berdoa itu, hendaklah kita merasakan di tengah ratus ribu orang Islam yang tengah berdoa. Ini dinamakan doa Rabithah. Doa Rabithah ni ada disyariatkan dalam Islam. Dalam tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi dah meninggal. Makamnya di Madinah. Tapi kenapa kita sebut alaika? Ayyuhan nabiyyu. Huruf kaf itu maknanya engkau. Engkau itu artinya Nabi depan kita. Jadi ketika kita mengucap Nabi, ulama ya, kita supaya kita merasakan Nabi Muhammad itu di depan kita. Ini dinamakan Rabithah. Jadi ketika kita pun kan Nabi dibariskan depan, ayyuhan nabiyyu. Itu berarti Nabi di depan. Kalau kita panggil seorang yang bernama Muhammad, ya Muhammadah, itu mungkin Muhammad itu dekat pintu masjid sana, belakang. Kalau dipanggil ya Muhammad, itu depan. Baris depan tu orangnya dekat. Kalau baris atas orangnya jauh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sudah lakap engkau nabiyyu lagi di depan kita. Inilah dinamakan
doa Rabithah. Jika kita Assalamualaikum Nabi, seterusnya itu kita bagi salam kepada Nabi atau berdoa dengan cara Rabithah. Tapi Rabithah dalam kita berdoa, tuan-tuan, ada ulama yang mengajar kita ketika berdoa itu kita rasa bayang kita berada di tengah-tengah lautan orang-orang mukmin yang berdoa ramai-ramai. Menopang berdoa di kalangan mereka. Kan boleh. Itu dinamakan doa. Ini antara yang mengajar ialah Mesir. Saya lupa ya. Kitabnya Auradul Ma'surah, yang kita terima daripada Rasulullah SAW dalam kitab doa atau aurat ya. Hasan Banna ni seorang ulama Mesir. Dia aktif dalam pergerakan Islam. Tak salah saya dalam Ikhwan Muslimin ya. Kalau tuan-tuan baca buku beliau itu ada satu bab berkenaan dengan Rabithah. Ingat ketika itu bayangkan yang kita ni duduk di tengah-tengah lautan manusia yang sedang berdoa. Kita berdoa bersama-sama mereka. Ini pun cara Rabithah. Apa? Ia mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Kan Rasulullah bersabda, wa alaikum bil jamaati, wajiblah di atas kamu berjemaah. Wa man sadza finnar, siapa yang menyendiri di neraka. Maknanya Nabi menggalakkan kita supaya beramal cara berjemaah. Kan berjemaah, semua berjemaah. Kerana apa? Rahmat Allah mudah turun pada mereka yang berjemaah. Kan Rasulullah ada sabda ya, mintalah doa kamu, hendaklah kamu minta doa kepada orang ramai, kerana kita tak tahu doa siapa yang dikabulkan. Kan selalu kita jumpa ustaz, doakan saya. Jumpa sana ustaz, doakan saya. Itu cara yang betul lah. Sebab kita tak tahu doa siapa yang mudah diterima. Jadi sesudah bacalah doa ni. Faqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Baca saja. Sesudah kita baca beberapa kali, kita ingatlah dalam hati, ya Allah, Kau kabulkanlah hajat aku sebagaimana Engkau kabulkan hajat Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru saya ajar begitu ya. Kalau boleh tambah itu. Tambah lagi apa dia? Suatu hajat itu ya, sakit nak sembuh ataupun kita susah perlukan duit yang banyak,
kita yang ada tangan orang banyak, ya, kita nazarlah. Ya Allah, kalau Engkau kurniakan aku apa yang aku minta ini, ya Allah, aku bernazar nak puasa. Aku nak derma kat masjid itu. Boleh? Orang main bola, tuan-tuan, dia nazar nak cukur. Itu lah. Ini kita berdoa minta sesuatu yang baik daripada Allah. Nazarlah yang baik-baik. Jangan berat-berat. Setakat apa puasa sehari, 2 hari ke 3 hari, tak apa. Kata guru saya, kalau kita berdoa dinazarkan, doa kita lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara cara doa. Selain daripada itu, selalu doa itu tidaklah selalu. Dalilnya Rasulullah bersabda, "Afdhul a'mal wa in qalla." Sebaik-baik amal kekal walaupun sikit. Jangan hari ini doa, seminggu tak berdoa. Hari ini doa 100 kali, ulang-ulang. Seminggu tak berdoa. Itu tak kekal. Lebih baik hari ini kita buat lepas sembahyang 5 waktu 5 kali. Besok buat 5 kali selepas sembahyang fardu 5 waktu. Berhari-hari, berbulan-bulan terus, tidak putus-putus. Mungkin boleh disambung ketika berjalan saja. Baca saja. Jadi kekal, tuan-tuan. Walaupun makna kekal itu begitulah. Antara kekal, tuan-tuan, apa yang guru saya ajar, kita duduklah 3 hari 3 malam. Kita berhenti hanya bila kita penat, kita solat atau ada tugas. Kalau tidak, kita baca saja. Ada seorang doktor, dia kafir. Masa itu saya belum tahu mengobat, tapi saya dah belajar. Dia minta tolong saya obatkan, kerana teruk sangat dia kena sihir orang. Kata saya, doktor amal sendirilah. Saya memang tadi ayat saya supaya kalau seseorang kena sihir, hendaklah dibacakan ayat 21, 22, 23 Suratul Khasri, surah 59. Jadi saya bercakaplah dengan doktor itu. Doktor bacalah terus sehingga sihir itu Allah selesaikan. Doktor ni buat macam mana, tuan-tuan? Betul, dia cakap duduk dalam rumah. Memang dia tak keluar. Dia cuti. Dia baca berapa lama? 7 hari 7. Kena sihir. Dia baca saja. Hari yang ke-7, malam yang ke-8, bila dia nak tidur malam, hampir terlelap saja, dia ada kepalanya sampai ke tinggi, besar badan. Jin kata, maaf ya, saya tak akan kacau awak lagi. Bila dia penyakitnya hilang. Ini 7 hari 7 malam. Inilah yang dimaksudkan adwam.
Ada makcik kehilangan barang kemas yang banyak, barang kemas banyak. Datuk nenek dia yang menyimpan, dia yang tua, hilang. Dia jumpa saya, mengadu saya, Ustaz, barang kemas saya hilang. Saya tanya, banyak ke makcik? Banyaklah Ustaz, 1 cupak penuh. Dia cakap 1 cupak tu berapa banyak, tak tahulah. Makcik saja, la ilaha illallah, jangan putus-putus. Ketika menyapu, basuh kain, makcik ini terus baca la ilaha illallah, saya lebih sebulan. Dia ikut cakap saya tu. Satu hari saya, Ustaz, saya dah balik. Mana dia balik makcik? Ini tadi saya keluar rumah, buka pintu, ada beg plastik warna kuning, buka dalam. Saya bawa masuk, emas saya semua balik. Ini cerita-cerita ini gambaran kepada doa yang kekal, amalan yang kekal. Sekali-sekali saja dilanda oleh tak yakin, susahlah tuan-tuan. Sungguh-sungguh kekal. Afdalul amal adwamuha wa in qallah. Baik-baik amalan itu kekal walaupun sedikit. Kalau sedikit pun baik, banyak lagi lah baik. Di antara kaedah orang berdoa. Doanya kita tahu surah Isra. Tuan-tuan boleh cuba. Boleh. Ada apa hajat ke kecil, cuba. Kan kita macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu antara pengajaran hijrah Nabi. Kan betul-betul berjaya. Apa kan hijrah Nabi? Dia selamat keluar daripada rumah, walaupun dikepung oleh orang Quraisy. Ya. Lepas itu gua Hira, dalam gua yang selalu saya dah ceritakan di sini, Gua Sur itu bukan gua, batu lekuk saja. Untuk Nabi dan Abu Bakar berdua duduk. Tapi Allah tolong Nabi dan Abu Bakar. Bila Nabi saja masuk ke situ, Allah datang labah-labah dengan segera siap. Kita dengar bang sebentar, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada tuan-tuan, hijrah ini direkodkan oleh Allah dalam ayat 40 surah Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansurhu faqad الذين كفروا يصنعون إثهما في الغار قال صاحبه لا تحزن إن الله معنا الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Ayat 40 surah Taubat. Ayat ini menceritakan Nabi di dalam gua Sur, di atas Jabal Sur. Dalam ayat ini ada pengajaran yang sangat baik untuk kita lakukan.
Jadi di dalam ayat ni tuan-tuan, yang penting kita ingatkan ialah macam mana keadaan Sayyidina Abu Bakar dan Nabi di dalam gua itu. Nabi tetap tenang dan tak ada rasa takut. Tapi Sayyidina Abu Bakar dikatakan ada rasa takut dan bimbang. Tapi jangan salah. Para ulama, terutamanya ulama tasawuf, mengingatkan kita, Sayyidina Abu Bakar bukan takut, bukan bimbang, kena bunuh oleh orang-orang Quraisy. Sayyidina Abu Bakar bimbang dan takut kalau Nabi terbunuh. Lain ya. Pasal apa? Yang sangat penting ialah Rasulullah. Kalau Rasulullah terbunuh, apa halnya dengan agama Islam? Habislah. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar sangat bimbang sehingga Rasulullah dapat membaca kebimbangan Sayyidina Abu Bakar, lalu Nabi mengingatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Ini satu kaedah amalan bila kita berada dalam keadaan yang menakutkan, yang mencemaskan. Nabi ajar kita melakukan apa? Melakukan zikir dan muraqabah ma'iyah. La takhzan innallaha ma'ana. Rasulullah memang sentiasa duduk dalam keadaan zikir dan muraqabah ma'iyah. Mungkin Sayyidina Abu Bakar terlupa, walaupun sudah diajar oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ingatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat 4 surah Al-Hadid, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu serta kamu di mana pun kamu berada. Tuan-tuan ada rasa tak Allah serta diri tuan-tuan? Tak pernah. Kenapa kita tak pernah rasa? Kerana kita tak belajar. Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain diajar oleh Rasulullah macam mana nak duduk dalam keadaan Allah beserta kita. Kan firman Allah Ta'ala tadi menyebutkan wa ma kuntum. Allah tahu kita, Allah itu serta kamu di mana-mana pun kamu berada. Dan itu kita tak boleh takut, kerana Allah serta kita. Cara lakukan menghayati ayat ini tuan-tuan, pertama sekali hendaklah kita berzikir menyebut nama Allah, 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 Allah. Lalu kita ingatkan ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ingatkan ayat ini, ingatkan makna ayat ini. Kemudian kita rasa-rasakan Allah beserta kita. Ini dinamakan muraqabah zikir dan muraqabah ma'iyah. Kadang-kadang diringkaskan muraqabah ma'iyah. Merasa Allah serta kita itu dinamakan muraqabah ma'iyah. Nabi memang hidupnya dalam keadaan itu. Bagaimana keadaan dan suasana Rasulullah ketika muraqabah ma'iyah, begitu juga macam mana Sayyidina Abu Bakar.
Rasulullah yang pertama sekali dia merasa seluruh makhluk tak ada. Kalau kita tuan-tuan duduk dalam hakikat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu serta kamu di mana-mana pun kamu berada. Kalau kita rasa Allah serta kita, betul-betul duduk dalam hakikat itu, seluruh makhluk tak ada. Jadi ketika itu tuan-tuan, Nabi dan Abu Bakar merasa tentera Quraisy tak ada. Seluruh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar tidak ada dua itu. Kedua-duanya berada di satu tempat yang sangat luas, yang tidak bertepi, yang tak boleh nak disebutkan bagaimana keadaan sebenar. Tapi tak ada apa. Memang tuan-tuan, kalau kita merasa atau duduk dalam hakikat Allah serta diri kita, seluruh makhluk hilang. Yang kita rasa ada hanya Allah. Kita berada di satu tempat yang lapang, yang macam tidak bertepi. Tentulah ketika itu tenang. Tak hilang semua rasa takut, bimbang dan apa saja. Tapi itulah tuan-tuan, amalan ini sudah hilang dari dada orang-orang mukmin, dari dada umat Islam. Ya. Sedangkan Quran menceritakan amalan ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Rasulullah pun memang duduk dalam hakikat Allah serta dirinya. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar. Selain daripada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar melakukan zikir dan muraqabah ma'iyah, maka Allah kurniakan dua perkara. Wa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah jadikan Rasulullah dan Abu Bakar dalam sakinah. Sakinah ni bahasa kita maknanya tenang. Tapi ketenangan yang khusus, bukan sebarang ketenangan, tuan-tuan. Tenang yang sebenar-benar tenang. Seperti yang saya ceritakan tadi, tak ada apa, seluruh makhluk hilang. Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah berada di satu tempat yang sangat nyaman, sangat selesa. Terasa tak ada apa, seluruh makhluk tak ada. Yang dirasa ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sakinah. Yang kedua, wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Yang kedua, Allah beri bantuan kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, tentera yang tidak dapat dilihat oleh mata. Maknanya Allah turunkan malaikat membantu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Bantuan daripada Allah yang berupa malaikat ini memang banyak kali dilakukan oleh Allah kepada tentera Islam dalam banyak peperangan. Dalam perang Badar pun Allah turunkan malaikat, tentera Islam menang. Malahan tuan-tuan, kepercayaan orang-orang Islam sepanjang zaman, sekiranya berlaku nanti peperangan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang bukan Islam, orang-orang kafir, maka ketika itu Allah akan menangkan orang-orang Islam. Timbullah ungkapan Allah akan menangkan umat Nabi Muhammad dengan apa yang Allah menangkan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi musuh.
Nabi dimenangkan oleh Allah dengan diturunkan malaikat. Maka Allah memenangkan Nabi Muhammad dengan cara menurunkan malaikat dalam peperangan. Ini disebut Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarahu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarallahu fi mawatina katsiratin. Sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu dalam wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a. Dan dalam perang Hunain, oleh kerana kamu berasa ramai bilangan tentera, sedangkan ramainya bilangan tentera itu tidak memberi apa-apa kebaikan untuk kamu, sehingga akhirnya kamu berasa lari daripada medan perang bertempiaran. Summa walaitum mudbirin. Jadi ayat ini Allah terangkan semua kemenangan zaman Nabi dimenangkan oleh Allah. Begitulah akan datang kemenangan umat Islam dimenangkan oleh Allah. Cara yang Allah guna untuk memenangkan Nabi, memenangkan Nabi dan Rasul. Maknanya tuan-tuan, itu tadilah secara yang tak nampak tentera malaikat. Bukan dengan cara orang kafir buat senjata, kita buat senjata. Ya. Orang kafir buat senjata atom, kita buat senjata atom. Itu tak ada kesudahannya. Kalau kita nak buat senjata pun, kita tak terkejar, tuan-tuan. Negara Islam yang mampu buat senjata atom Pakistan. Sedangkan negara yang bukan Islam, banyak negara yang bukan Islam sudah memiliki senjata atom. Macam-macam senjata yang pelik-pelik. Jadi kalau kita nak bina senjata, lawan senjata mereka, tak ada. Kita tenang saja, berdoa, Allah akan menangkan kita dengan cara yang Allah gunakan bagi memenangkan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita tengoklah macam mana Allah menangkan Nabi Allah Nuh, menangkan Nabi Allah Musa, melawan Fir'aun. Semua itu akan berulang satu masa nanti, tuan-tuan. Tapi bukanlah berarti kita tak boleh buat senjata, boleh. Tapi hendaklah kita lebih yakin kemenangan kita hanya akan dimenangkan oleh Allah. Seperti Allah menangkan para nabi-nabi dan rasul-rasul dengan cara itu saja. Akhirnya kan kota Mekah dapat ditawan oleh Rasulullah pada tahun 8 Hijrah. Inilah kejayaan. Akhirnya kedua-dua kota Mekah Madinah dikuasai oleh Rasulullah dan dengan segera Islam tersebar ke seluruh dunia. Sekarang ini tekan bilangan umat Islam 1.8 bilion. Orang Kristian 2.4 bilion. Yang teramai manusia ikut agama Kristian. Nombor 2 Islam. 1.8. Ini semua kalau kita fikir, itu tadilah kesan daripada kejayaan Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi saya fikir, tuan-tuan, cukuplah setakat ini pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi masa bertemu pada kuliah yang lain, boleh kita sambung atau macam mana kalau katanya perlu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجب علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة استقامة على شريعة الغرائب البيضاء. الله اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما على الحق. اللهم من علينا بالبطيئة استقامة على شريعة الغرائب البيضاء. اللهم اتف علينا أكمل الفتوح واشرح صدورنا أقبل الشرور. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأزهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن رحيم، ويا هادي المضلين، ويا ناصر المسلمين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، اجعلنا من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين فاتنا من شر كونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم.